Dalam pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara, banyak cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin dan rakyat yang terlibat. Pada awalnya, Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957. Pada ketika itu, negeri-negeri lain seperti Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei masih berada di bawah pentadbiran British. Pembentukan Malaysia merujuk kepada Gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura. Persekutuan ini telah diisytiharkan pada 16 September 1963. Namun, pada tahun 1965, Singapura telah keluar daripada Persekutuan Malaysia. Walau bagaimanapun, Malaysia masih berdiri sebagai sebuah negara berdaulat sehingga hari ini. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi Malaysia semasa pembentukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia. Sabah dan Sarawak mempunyai hasil bumi yang banyak dan berkualitas. Pada zaman pembentukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia, rakyat hanya menjalankan pertanian secara diri seperti penanaman sawah padi. Maka dari itu, kerajaan mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi seperti pertanian komersial. Antara pertanian komersial yang dilakukan ialah perledangan kelapa sawit, perledangan getah, dan perledangan koko. Saiz negeri yang besar menjadi cabaran dalam sistem perhubungan dan pengangkutan, di mana Sabah dan Sarawak masih bergantung kepada pengangkutan air seperti sungai dan laut. Antara langkah kerajaan untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan adalah dengan membina sistem perhubungan dan pengangkutan untuk penduduk dalaman. Contohnya dengan membina jambatan dan jalan raya untuk memudahkan dan meningkatkan aksesibiliti penduduk pendalaman ke kawasan bandar. Kebanyakan sekolah di zaman British telah menggunakan sekolah vernacular seperti bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar utama dalam proses pembelajaran di kawasan bandar. Bagi penduduk pendalaman pula, mereka tidak mendapat peluang yang secukupnya untuk bersekolah kerana atas masalah yang tertentu, iaitu seperti kos untuk pembelajaran yang tidak mencukupi, dan di kawasan pendalaman ini juga, mereka kekurangan tenaga pengajar kerana jarak antara sekolah dan kediaman mereka yang terlalu jauh. Antara langkah kerajaan untuk memajukan sistem pendidikan ini adalah dengan membina lebih banyak sekolah di kawasan pendalaman dan melatih lebih banyak tenaga pengajar untuk memberikan pendidikan kepada penduduk pendalaman, serta menawarkan intensif kepada guru yang bersedia mengajar di kawasan pendalaman. Sebagai pemerintah, Stephen Kaluningkan berpegang teguh kepada prinsip bahawa Sarawak harus mempunyai kawalan penuh ke atas urusan dalam negeri, termasuk dalam aspek pentadbiran, pembangunan dan penggunaan sumber asli. Kepimpinan Stephen Kaluningkan mula berdepan cabaran serius apabila timbul perpecahan dalam gabungan politik yang dipimpinnya. Pada 16 Jun 1966, beberapa ahli Dewan Undangan Negeri dari Parti Perikatan Sarawak mengisytiharkan hilang kepercayaan terhadap kepimpinannya. Mereka kemudiannya meminta Gubernur Sarawak iaitu Tun Abang Openg untuk menggantikan Stephen Kaluningkan dengan timbalan Ketua Menteri Khamis Lee. Tindakan Stephen Kaluningkan yang mencabar keputusan itu menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan pemimpin persekutuan. Sebagai tindakan,
Kerajaan Persekutuan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yaitu Tunku Abdul Rahman mengambil langkah drastik dengan mengisytiharkan darurat di Sarawak pada September 1966. Melalui langkah ini, Perlembagaan Sarawak dipindah bagi membolehkan Stephen Kaluningkan digantikan secara sah tanpa perlu melalui proses undi tidak percaya. Akhirnya beliau terpaksa meletakkan jawatan dan digantikan oleh Tan Wisnu. Walau bagaimanapun, Stephen Kaluningkan menolak desakan tersebut dan mempertahankan jawatannya dengan hujah bahawa perubahan kepimpinan hanya boleh dilakukan melalui undi tidak percaya di Dewan Undangan Negeri. Beliau kemudian membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi yang akhirnya memihak kepadanya dengan keputusan bahawa pemecatan beliau tidak sah kerana ia tidak mengikuti prosedur yang betul. Cabaran perpaduan kaum. Cabaran utama dalam perpaduan kaum ialah keperluan utama menyatukan penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Perbezaan budaya, bahasa dan kepercayaan agama boleh menjadi faktor yang menyebabkan jurang dalam masyarakat jika tidak diurus dengan baik. Selain itu, integrasi kaum juga menjadi cabaran besar, terutamanya disebabkan oleh faktor geografi. Jarak yang jauh antara semenanjung Malaysia dengan negeri Sabah dan Sarawak. Walaupun perpaduan dalam kalangan rakyat di Malaysia telah terjalin sejak lama, usaha berterusan perlu dilakukan bagi memperkukuh dan mempertingkatkan keharmonian ini melalui program-program seperti rukun negara, pendidikan kebangsaan dan sambutan perayaan. Secara bersama, memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan antara kaum. Perpaduan yang kukuh akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih stabil dan mampu menghadapi cabaran global dengan lebih baik. Kesimpulannya, Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan alam sekitar. Untuk mengatasi cabaran ini, kerajaan, sektor swasta dan rakyat perlulah bersatu dalam membentuk dasar yang kukuh, mengamalkan tadbir urus yang baik, serta memperkukuhkan integrasi nasional. Perkembangan inovasi, pendidikan dan penerapan nilai-nilai murni juga memainkan peranan penting dalam memastikan Malaysia terus berkembang sebagai sebuah negara yang maju, stabil dan sejahtera.